Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pengurusi majlis, barisan pimpinan Pakatan Rakyat semua peringkat, sidang hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat bersama menyertai Konvensyen Pakatan Rakyat kali kedua tanggal 19 Disember 2010. Setahun yang lalu, 19 Disember 2009, kita berkumpul dalam Konvensyen Pakatan Rakyat yang pertama dan berjaya mengetengahkan satu dokumen yang kita panggil sebagai agenda bersama Pakatan Rakyat dengan berpaksikan kepada satu dokumen yang ditandatangani pada 8 September 2008 oleh ketiga-tiga pimpinan utama, Saudara Anwar Ibrahim, Saudara Lim Kit Siang dan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dokumen bersama ini berpijak kepada satu persetujuan bersama bahawa asas kerjasama kita ialah: pertama, kita mengiktiraf dan memperakui institusi Raja-Raja Melayu di negara kita. Kita juga bersepakat menerima Islam sebagai agama negara, kedudukan istimewa Melayu Bumi Putra Sabah Sarawak dan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Dokumen ini yang ditandatangani oleh ketiga-tiga pimpinan melonjakkan kerjasama kita sehingga menghasilkan agenda bersama setahun yang lalu. Agenda itu sangat inklusif sifatnya. Ada soal politik, ekonomi, sosial, alam sekitar, belia, kebudayaan, gender dan sebagainya. Kali ini, kertas kerja yang dibentangkan oleh wakil ketiga-tiga parti bertolak daripada latar belakang pilihan raya yang semakin hampir. Bila-bila masa saja parlimen boleh dibubarkan. Untuk itu, dokumen yang sekejap lagi akan diedarkan kepada hadirin adalah merupakan satu dokumen yang memberikan satu fokus dan tumpuan yang jelas terhadap perkara-perkara yang boleh kita lakukan sejurus apabila mandat diberikan oleh rakyat kepada kita sebagai sebuah kerajaan baru. Inilah dokumen. Hadirin hormati sekalian, untuk itu bahagian pembentangan saya dikhususkan kepada masih di bawah tema negara dalam krisis. Kerosakan terhadap institusi penting negara sedang dialami. Yang pertama, institusi polis Diraja Malaysia. Arah. Watak ini ada gambar? Waduh. Sumbangannya terhadap kerosakan institusi polis Diraja Malaysia beyond repair. Tak ada tolok bandingnya. Kerosakan yang akan diwarisi oleh generasi mendatang kalau suatu tak kita betulkan. Tak ada beza. Bergalih watak, sistem yang sama, kerosakan yang sama. Tekad dan janji kita ialah sejurus mengambil alih kuasa. Walaupun saya tak cakap sebagai sifat Menteri Dalam Negeri, itu Mak Sabu punya. Tekad kita adalah melaksanakan syur-syur yang telah dicadangkan oleh IPCMC yang merupakan program penambahbaikan dan reform pasukan polis Diraja Malaysia. Mereka berkhidmat kepada rakyat. Kerja mereka bukan menzalimi rakyat. Topi merah mereka, duit rakyat. Perisai mereka, duit rakyat. Boot mereka, duit rakyat. Kerjanya bukannya sepak dan terajang rakyat, tapi tegakkan keadilan di bumi Malaysia ini. Hadirin dihormati sekalian, berapa ramai lagi kugen mesti terkorban.
Berapa ramai lagi adik Aminur Rashid yang mesti jadi mangsa. Kita mesti menghentikan kerosakan yang dimulakan oleh institusi ini. Institusi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah juga rosak. Walaupun Parlimen memperuntukkan kuasa yang lebih besar, dulu BPR, sekarang SPRM, bermula 1 Januari 2009, tapi minat institusi ini masih lagi cenderung kuat menangkap ikan-ikan bilis. Jerung besar sentiasa terlepas. Tekad dan tawaran kita sebagai kerajaan baru bumi Malaysia ini ialah memastikan Suruhanjaya ini bertanggungjawab kepada Parlimen dan melaksanakan tugasnya dengan adil dan amanah tanpa mengira pangkat dan kedudukan bagi menentukan masa depan Malaysia yang lebih baik. Kita tak boleh benarkan lebih ramai Bangkok yang menjadi mangsa. Cukuplah. Hadirin dihormati sekalian, kerosakan sekarang menular kepada institusi Parlimen. Ketua Pembangkang, Bukit Gelugo, Subang, Gombak, semua kena 6 bulan. Hanya kerana institusi ini sekarang tunduk di bawah telunjuk EPCO. Apabila siasatan dijalankan dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dakwaan penglibatan EPCO ke atas kerajaan Malaysia, satu surat EPCO bertarikh 19 Ogos 2010 ditandatangani oleh Brad Staples, beribu pejabat di Brussels, Belgium. Surat kepada Speaker Parlimen cukup untuk mengorbankan 4 pemimpin utama kita. Apa komen pemuda UMNO Malaysia yang ada wakil dalam jawatan kuasa disiplin? Komennya mudah. Kalau EPCO sudah mengatakan mereka tidak terlibat dengan Israel, saya anggap ini sudah memadai. Maka saya syorkan Permatang Pau dihukum gantung 6 bulan. Itu saja. Tak ada bahasa apa-apa lagi lah. Kerosakan institusi Parlimen ini wajib kita hentikan. Ini institusi rakyat, simbol demokrasi rakyat, simbol suara rakyat, bukan menjadi perkakas milik UMNO dan Barisan Nasional. Hadirin dihormati sekalian, beban kepada rakyat tidak tertanggung seperti disebut oleh saudara Anthony Loke tadi. Saya pun tak tahu Menteri Kewangan, Menteri Jabatan Perdana Menteri, 2-3 menteri lah saya dengar tadi. Tak apalah, itu kita kira kemudian. Tapi dia menampilkan statistik yang kita olah dalam bentuk kertas kerja bersama ini cukup untuk kita memperakui bagaimana beban kehidupan rakyat semakin meningkat. Padahal beban ini boleh dikurangkan kalau kerajaan amanah melakukan penjimatan. Ketua Audit Negara melaporkan saban tahun rasuah, penyelewengan, pembaziran, pemborosan, ketirisan, kebocoran menjadikan negara rugi 28 bilion ringgit setahun. Bukan laporan JKK, laporan Ketua Audit Negara yang dibentangkan kepada Parlimen Malaysia saban tahun. Tingginya laporan audit itu 7 kaki. 7 kaki. Laporan audit negeri-negeri Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Johor, Sabah, Sarawak. Laporan audit badan-badan berkanun, universiti sana, universiti sini. Laporan audit jabatan-jabatan, Jabatan Parit dan Saliran, Jabatan Perumahan, Jabatan Kesihatan, jabatan-jabatan semua tinggi. Laporan itu bila diringkaskan didapati kerugian setahun akibat penyelewengan, rasuah, pembaziran nilainya 28 bilion ringgit. Tawaran kita ialah jika kita menjadi kerajaan hasil mandat rakyat, pendekatan pemerintahan kita adalah jimat, elak pembaziran, elak pemborosan, elak ketirisan. Jimat 28 bilion boleh saja kita menampung perbelanjaan subsidi untuk rakyat terbanyak sebenarnya, tanpa perlu melakukan peningkatan hasil negara. Suatu yang doable yang kita perincikan di dalam kertas kerja ini. Misalnya, subsidi gula ditarik 126 juta. Gula naik 20 sen menjadi
RM2.10. Boleh tak kita elakkan kenaikan? Jawapannya boleh. Bagaimana? Perdana Menteri jangan baik pulih rumahnya tahun depan 65 juta. Jangan naik. Yang kedua, tak payah buat pusara negara 70 juta. Bersebelahan tubuh negara. Tak payah bayar McKinsey 60 juta. McKinsey campur baik pulih Putrajaya, campur pusara negara, itu kan sudah lebih 200 juta. Sedangkan subsidi gula cuma 126 juta sahaja. Itu baru satu contoh. Tak payah repair rumah, tangguh dulu buat pusara negara. Tak payah bayar konsultan hebat. Penjimatan ini boleh kita salurkan kepada rakyat terbanyak. Ini tekad dan azab kita bagi mengurangkan beban kehidupan rakyat. Rakyat termiskin yang begitu ramai. Nampak? Sokong Barisan Nasional tu. Nampak? Next. Tak keteruk. Ada lagi ni. Yang ini masa depannya cuma BN. Pembela agama, bangsa dan negara. Tengoklah ahli gaya. Tergamakkah Perdana Menteri repair rumah tahun depan 65 juta, sedangkan masih ramai rakyat duduk di danau? Pemimpin apa ini? Tak ada kalimah boleh saya ungkapkan. Hadirin yang saya hormati sekalian, tawaran kita ialah ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Kekuatan kita adalah pada pemimpin yang bersih dan berwibawa. 20 tahun menjadi menteri besar. Rumah kayu warna hijau depan masjid Pulau Melaka. Beginilah cara hidupnya, sederhana. Pengaruhnya besar. Siapa yang buat report pada SPRM kata dia rasuah? UMNO. Minggu lepas SPRM mengatakan Menteri Besar setelah disiasat bersih rasuah. Ini markah kita. Tawaran kita ialah kepimpinan yang bersih, berwibawa, memelihara amanah dan mandat rakyat 20 tahun pemerintahan. Tawaran kita ialah pemimpin yang berilmu. Ini tawaran kita. Tawaran kita ialah pemimpin yang kaya dengan pengalaman. Terbukti ujiannya pagi, petang, siang, malam, ribut, petir dan taufan. Dia bertahan dengan perjuangan membela rakyat. Dominic Owen. Ya, saya nak conclude. Next. Tawaran kita, hadirin hormati sekalian. Sebab itu, kekuatan kita adalah pada semangat persaudaraan. Izinkan saya memetik sepotong ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Melayu kenal Cina, Cina kenal India, India kenal orang asal, kenal Iban, kenal Dazan, kenal Kadazan, Dayak, orang Hulu dan sebagainya. Dijadikan kita berbangsa dan bersuku-suku, lelaki dan perempuan, untuk kita saling kenal mengenal. Ini yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Al-Hujurat. Yang paling mulia di kalangan manusia adalah yang paling bertakwa, yang paling takutkan Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Inilah asas yang meletakkan persaudaraan sesama kita. Berasaskan kepada pesanan Sayyidina Ali, Muslim sesama Muslim, saudara seiman. Muslim dan non-Muslim adalah saudara seinsan, saudara sama manusia. Ini asas. Kelebihan kita ialah kepimpinan yang bersih, berpengalaman, berwibawa, dan kekuatan kita adalah persaudaraan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira batas kaum dan anutan agama dan budaya.
Ini kekuatan sebenar yang ada pada Pakatan Rakyat. Dengan kata-kata itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.